Budaya boleh didefinisikan sebagai tingkah laku sosial dan garis panduan yang terdapat dalam masyarakat manusia. Dalam pada itu juga, definisi budaya boleh dilihat dari pelbagai perspektif dan ianya bergantung kepada kefahaman seseorang individu tersebut. Pentadbiran pula ditakrifkan sebagai satu proses pelaksanaan dasar-dasar yang telah dimaktubkan bagi tujuan mencapai objektif organisasi. Budaya ataupun corak pentadbiran awam sebelum era pasca kolonial adalah dikenali sebagai pentadbiran awam tradisional, di mana pentadbiran awam tradisional ini dilihat sebagai satu proses tadbir urus yang seragam di dalam pentadbiran negara pada masa dahulu. Modus operandi pentadbiran awam ini adalah berlandaskan kuasa dari atas ke bawah mengikut hierarki dalam organisasi. Selain itu, pentadbiran awam tradisional adalah merupakan tadbir urus rakyat ataupun pengendalian urusan rakyat yang berasaskan model atau teori birokrasi. Model atau teori birokrasi ini diperkenalkan oleh Max Weber dan kemudiannya dikembangkan oleh Woodrow Wilson. Namun begitu, sistem pentadbiran awam tradisional masyarakat Melayu ini mengalami perubahan drastik selepas adanya campur tangan negara jajahan luar. Hal ini telah menghakis kuasa raja-raja dan pembesar Melayu khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Semasa berada di dalam era kolonial, sistem pemerintah telah menukarkan corak pemerintahannya. Pada ketika ini, negeri-negeri Melayu Bersatu diperintah oleh satu pemerintahan tradisional dan birokrat yang akan dianggotai oleh pegawai-pegawai Inggeris. Peranan golongan pemerintah sebelum ini juga telah pun berubah. Kuasa pemerintahan raja dan pembesar adalah menjadi terhad. Disebabkan oleh itu, kuasa raja terbatas kepada agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Semasa era kolonial ini jugalah pengenalan tentang sistem residen iaitu memberi nasihat kepada Sultan berkaitan hal ehwal pentadbiran diperkenalkan. Semasa era kolonial ini juga, parti politik telah pun berkembang dengan berasaskan kaum dan bermulalah perkongsian kuasa dalam politik tanah Melayu. Berbeza pula dengan budaya pentadbirannya di era selepas pasca kolonial, yang di mana pada ketika ini Kesatuan Melayu Muda KMM mula ditubuhkan. Kesatuan KMM yang ditubuhkan ini menjadi gerakan politik yang paling awal menuntut kemerdekaan tanah Melayu daripada British. Dalam waktu yang sama, di Singapura, wujud Parti Komunis Melaya PKM yang kemudiannya kedua-dua parti ini telah menjalinkan hubungan untuk menentang penjajah British. Di era selepas pasca kolonial, Jepun telah pun masuk ke tanah Melayu dan meruntuhkan Empire British pada masa itu. Namun, pada tahun 1945, Jepun telah pun kalah dalam peperangan tersebut dan menyebabkan British masuk ke tanah Melayu bagi mengambil alih semula pentadbiran. Ketika ini, laungan suara-suara kemerdekaan oleh gerakan nasionalisme dapat didengar pada setiap pelosok. Bermula dari sini jugalah orang-orang Melayu membentuk UMNO agar dapat menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman ke atas kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga hak-hak orang Melayu. Kemajmukan masyarakat Malaysia telah pun menjadikan negara Malaysia sebagai satu tarikan negara luar. Perpaduan dalam kalangan masyarakat amatlah penting bagi menjamin dan mewujudkan keamanan negara agar ianya dipelihara dan dikekalkan. Tuntasnya, penjajahan yang telah berlaku di tanah Melayu pada satu ketika dulu tidaklah hanya menghasilkan budaya pentadbiran yang negatif, malah terdapat juga sistem pentadbiran yang memberi kesan positif dan diguna pakai sehingga hari ini.